أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah dan kita duduk di dalam majlis ilmu, satu majlis yang sangat disukai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan sambung pengajian kita tentang rahsia syurga dan neraka. Pada kuliah yang lepas kita telah mengetahui nama-nama syurga. 8 nama syurga. Pada malam ini kita nak belajar pula, kita nak tahu tentang 8 nama neraka dan siapakah calon-calon penghuninya. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Infitar, Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat bakti benar-benar akan berada di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka, yakni orang-orang yang engkar, yang tidak mahu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mereka ini benar-benar akan berada di dalam neraka. Baik, di dalam firman Allah ini kita dah tahu dah ciri-ciri kita nak orang yang nak masuk ke syurga ni bagaimana, orang yang akan dimasukkan ke neraka ni bagaimana. Baik, seterusnya neraka yang pertama dinamakan neraka hawiyah, iaitu satu tempat di akhirat yang diperuntukkan atas orang-orang yang ringan akan amalannya, iaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur keburukan. Ini salah satu ciri calon-calon penghuni neraka hawiyah. Di atas dunia dia buat kebaikan, diajak orang buat kebaikan, tapi dalam masa yang sama dia
melakukan perkara yang buruk. Kemaksiatan pun dia buat, kemungkaran pun dia buat. Baik dia buat, yang tak baik pun dibuat juga. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebut orang yang mengajak kepada kebaikan ini, sekiranya dia tidak melakukan apa yang dikeluarkan, apa yang diserunya itu, maka orang ini akan menerima lebih lagi, bertambah-tambah lagi balasan Allah. Dia suruh orang buat, tapi dia tak buat. Dia suruh orang pergi bersedekah, tu nampak orang miskin pergi sedekah, tapi dia tak buat. Orang yang sedang buat berpoya-poya yang tidak ada hubungan, dia larang, tapi dalam masa yang sama dia pun berpoya-poya juga. Maksudnya dia ni mengajak kepada kebaikan, tetapi dalam masa yang sama dia pun buat juga. Dan hadis Nabi SAW disebutkan dalam hadis tersebut, orang yang melakukan kebaikan ni, mengajak kepada kebaikan, contoh dia suruh orang sembahyang, jom pergi sembahyang, dia ajak, tak sembahyang ke? Tapi dia tak buat, dia suruh orang buat, dia tak buat. Jadi Nabi kata orang macam ni akan menerima lebih lagi balasan daripada Allah Ta'ala. Baik. Dan orang Muslim, laki-laki maupun perempuan, yang perbuatan sehari-harinya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hawiyah sebagai tempat tinggalnya. Siapakah mereka itu? Iaitu ialah mereka yang tidak mahu menerima syariat Islam, dan mereka mencari rezeki dengan cara yang haram, memakan riba dan lain-lainnya. Baik. Neraka hawiyah ni juga calon-calon dia ialah orang yang tak mahu menerima, tak mahu menerima syariat Islam. Walaupun atas kad pengenalan tu ditulis agamanya Islam, tetapi dalam kehidupan sehariannya tidak membawa syariat Islam. Dia hidup dengan kehidupan mengikut logik akal dia. Dia rasa benda ni sesuai, dia buat, walaupun kesesuaian yang difikirkan itu bercanggah, menyalahi dengan syariat. Ikut suka dia. Kalau dia rasa nak buat macam ni lagi bagus, lagi aman, dia tak mahu menerima, tak mahu membawa syariat Islam dalam kehidupan dia. Ni salah satu calon penghuni neraka hawiyah. Dan dia mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Maksudnya dia tak kira dia bekerja ke apa saja sekalipun yang dia buat yang boleh mendatangkan keuntungan kepada dia. Dia tak kira keuntungan yang datang itu apakah ianya bersih ataupun tidak bersih, halal ataupun tidak halal, tak kira. Janji dia dapat, itu dia punya, dia kata.
Dia mencari buat satu projek, bangun satu dapat projek buat satu bangunan. Dapat projek, dia sebagai orang yang menerima saja. Tapi orang yang buat, orang arkitek apa semua kan nak bina satu bangunan ni kan banyak dia punya orang-orang yang bertanggungjawab untuk membangunkan satu bangunan. Tak, bila dia dapat kata projek itu 2 juta, dia dapat 2 juta, dia dah dapat 2 juta, dia bagi pada pekerja dia, tidak setimpal dengan kerja yang dilakukan oleh pekerja tu. Nak buat bangunan tinggi-tinggi 5 tingkat, dibayar satu hari RM50, berbaloi ke tidak? Tak setimpal dengan kerjanya. Sepatutnya sebagai contoh, sepatutnya katalah satu hari itu RM100 gajinya, tak dibayar RM50 je, 50 dia ambil. Ini yang 50 ni yang dikatakan tidak halal. Dia tak kira. Dia nak dapat keuntungan besar, dia kecilkan pengeluaran. Dia nak dapat keuntungan besar, tapi dia kecilkan pengeluaran dari segi pembayaran barang-barangan dan gaji-gaji pekerja. Ni salah, tak betul. Makan riba. Riba ni kita tahulah. Senang cerita, bunga. Kita berhutang berapa peratus, lepas tu kita dalam hutang tersebut nanti kita kena bayar balik, dicampur dengan bunga sebanyak berapa peratus. Ada kadang-kadang sampai 10%, 20%, 30%. Kalau nak berhutang, membuat pinjaman, carilah mana-mana badan yang melakukan pinjaman secara Islamik. Sekurang-kurangnya kita terlepas daripada tanggungjawab kita di sana nanti. Dah tahu tempat ni nak bayar bunganya tinggi, kita dah tahu itu riba. Pinjam juga, ambil juga. Baik. Tentang neraka hawiyah ini disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amalnya, amal kebaikannya kurang, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah itu neraka hawiyah? Iaitu neraka yang apinya sangat-sangat panas. Ini baru yang atas, belum lagi masuk yang ke dalam neraka yang paling akhir, Jahannam. Neraka hawiyah ni pun dah Allah Ta'ala dah sebut dah, neraka yang sangat panas. Apatah lagi yang lain. Baik, yang kedua, neraka Jahim. Iaitu neraka ini diciptakan untuk menyiksa atas orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah. Sesembahan mereka selama di dunia akan datang untuk menyaksikan mereka, akan menyiksa mereka. Neraka Jahim ni calon-calon penghuninya ialah orang-orang yang menyekutukan Allah. Baik.
Dalam erti kata yang lain, orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara syirik ni kita dah belajar dah dengan Al-Fadhil Ustaz Mio tentang ilmu tauhid. Kita dah belajar dah syirik ni apa dia. Apa syirik ni? Bagaimana syirik ni boleh berlaku? Yang kita nampak syirik akbar, iaitu syirik akbar ni syirik yang besar, sampai kita mengatakan ada satu-satu makhluk yang boleh menandingi Allah Ta'ala. Ini syirik akbar, syirik yang besar. Ini kalau siapa yang melakukan secara tak langsung, terbatal imannya. Habis, syirik dah, terbatal iman. Dan ada lagi satu, syirik saghir, syirik kecil. Yang mana syirik kecil ini syirik yang kita lakukan tanpa kita ketahui, tanpa kita sengaja. Tetapi syirik saghir ini, syirik kecil ini tidak membatalkan iman. Tapi kalau kita dah tahu dah benda tu boleh menyebabkan kita melakukan syirik kecil, kita buat juga, khawatir ianya boleh termasuk di dalam syirik akbar. Sebab kita dah tahu. Apa contohnya? Contoh, kita dalam sembahyang, kita baca Fatihah. Apabila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iya tu atas ya tu ada syiddah, ada sabdu. Sifatnya ialah menekankan. Iya. Kalau kita baca iyyaka tanpa menekan, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia mesti ada beza. Iyyaka. Kita baca tanpa menekan, makna maksudnya akan jadi lain. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau. Iyyaka, hanya kepada engkau. Na'budu, kami menyembah. Kalau kita tak menekankan iyyaka, kita baca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, maksudnya bertukar menjadi mataharilah tempat kami menyembah. Na'udzubillah min zalik. Ini dinamakan syirik saghir. Kita dah tahu, tapi nanti lepas ni baca pun sama, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Waspada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Takut ianya boleh berpindah kepada syirik akbar, sebab kita dah tahu. Baik. Seterusnya, syirik disebut sebagai dosa yang paling besar menurut Allah, kerana syirik bererti menyekutukan Allah atau menganggap ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa setanding dengan kehebatan Allah. Ini syirik. Ini syirik besar. Syirik ini di dalam Islam sangat-sangat dikutuk. Allah Ta'ala sangat mencela orang yang melakukan syirik. Sebab itu di dalam Al-Quran dan surah Al-Ikhlas, Allah Ta'ala dah sebut dah, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin ni, Huwallahu ahad, dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Esa ni tunggal, tidak ada dah tak ada dah. Kalau macam kita ni, contoh kita dalam adik-beradik, kita ada 4 adik-beradik. Kita ada adik-beradik 4. Kalau tunggal pun tunggal. Okey, kita ada anak adik-beradik, kita ada anak tunggal. Tapi dia tunggal ni dia ada sepupu yang lain.
dia ada adik-beradik dia yang lain, iaitu dipanggil sepupu. Bahasa Tamilnya cousin, sepupu. Tapi dalam konteks ini Allah Ta'ala tidak ada anak, Allah Ta'ala tidak ada sepupu, Allah Ta'ala tidak ada anak saudara, Allah Ta'ala tidak ada isteri. Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa. Keesaan Allah Ta'ala itu tidak boleh ditandingi dah. Tak boleh siapa-siapa nak mempertikaikan. Siapa yang mempertikaikan kehebatan Allah, keesaan Allah, syirik. Lam yalid wa lam yulad, dan tidaklah dia beranak dan tidak pula dia diperanakkan. Ini dia surah Al-Ikhlas ni, surah Tauhid. Kita mengesakan Allah. Baik, kita tengok dalam ilmu bahasa Arab, kenapa dalam surah Al-Ikhlas ini Allah Ta'ala menggunakan kalimah lam yalid. Kenapa tak guna la? Kenapa tak guna la? Kenapa guna lam? La maksud sama, la maksud dia pun tidak, lam pun tidak. Tapi la umum. Siapa boleh guna? Makhluk boleh guna. Lam khusus, khususiyah. Lam tak siapa boleh guna. Dan ada ayat-ayat tertentu sahaja yang menggunakan lam. Dan lagi satu, lan. La, lam, lan. Maksudnya sama? Tidak. Kalau siapa belajar bahasa Arab, dia tahu masa bila nak gunakan lan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, ni perkataan tidak yang menjurus kepada khusus, tidak umum. Dan tidak sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasara itu, Nasrani itu meredai kamu Muhammad, hatta sehinggalah millatahum, hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah. Millah ni ada dua maksud dalam bahasa Arabnya. Millah ni yang pertama kehidupan, yang kedua agama. Sehinggalah kamu mengikut, dalam tafsiran disebut sehinggalah kamu mengikut cara hidup mereka. Cara hidup mereka ni termasuklah agama. Apa yang mereka buat, apa yang mereka sembah, ini yang berlaku sekarang. Perkara-perkara yang Allah Ta'ala dah tak reda dulu, yang berlaku pada zaman Nabi-Nabi dulu, sekarang orang nak bawa balik. Perbuatan pada kaum Nabi Lut sekarang nak dibawa balik. Dalam Quran Allah Ta'ala dah sebut dah, orang Yahudi dan Nasrani ini sekali-kali dia takkan duduk diam. Dia takkan duduk diam, dia tengok, oh ni orang Islam ni, tak apalah bagi. Tak. Dalam diam dia itu, dia akan baling satu jarum, baling satu jarum, baling satu jarum. Macam orang main dart dia baling tung. Tak semestinya balingan itu tepat, tetapi dia cuba. Sekali dia baling tepat kena, habis, rosak agama orang yang terkena tu. Ni yang berlaku sekarang. Orang Yahudi ni, orang Kristian ni, macam-macam cara dia nak merosakkan umat Islam.
Tak payah pergi perang dah. Tak payah pergi perang, dia hantar gadget dia. Ni, hantar ni je. Ni siapa yang buat je? Siapa cipta ni? Orang Islam ke? Telefon? Tak. Dia hantar ni je, habis. Berapa ramai yang rosak akidah disebabkan benda ni? Ramai. Baik, ni dia. Kita terus. Yang ketiga. Baik, neraka ini disebut dalam surah Asy-Syu'ara. Wa qila lahum aynama kuntum ta'budun wa burrizatil jahim lil ghawin. Dan diperlihatkan dengan jelas akan neraka jahim kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu sembah? Baik, neraka jahim ini calon-calon penghuninya ialah orang yang sesat. Orang Islam yang sesat membawa ajaran Islam, menyesatkan orang lain, bawa cara Islam yang lain, tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa cara dia rasa, dia kata okey, apa yang dia bawa ni Islam, tetapi bercanggah, menyesatkan. Orang ini juga akan masuk ke dalam neraka jahim. Walaupun atas kad pengenalan ditulis agama Islam. Baik. Yang ketiga, iaitu neraka Sakar, iaitu tempat untuk orang-orang munafik yang mendustakan, yakni tidak mentaati perintah Allah dan Rasulullah, maka dibakar dalam api adalah hukuman bagi mereka. Bagi orang munafik, orang yang mempermain-mainkan Islam, orang ini akan masuk ke dalam neraka Sakar. Wa ma adraka ma Sakar la tubqi wa la tazar. Tahukah kamu apakah itu neraka Sakar? Sakar ialah dia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Baik, maksudnya tidak meninggalkan dan tidak membiarkan ini apabila dimasukkan, orang yang dimasukkan ke dalam neraka ini, maka tidak akan, neraka ini tak akan biarkan, tidak akan biarkan sedikit seksaan itu terlepas. Kerana apa? Kerana ni orang munafik, orang yang berada di dalam agama, berada dalam kelompok Islam, tetapi dia tidak taat kepada Allah, engkar kepada Allah. Hanya bermuka-muka je dia duduk dalam, dia bersama dengan orang Islam. Jadi orang macam ni yang masuk dalam tu neraka Sakar ni, dia takkan bagi belas kasihan. Kerana orang macam ni yang akan menyebabkan orang Islam lainnya turut menjadi munafik dan terusnya menjadi kufur syirik. Baik. Seterusnya yang keempat, iaitu neraka Lazza, iaitu neraka yang bergejolak apinya, yang mana apabila orang siapa yang dimasukkan ke neraka ni, baru dia masuk, menggelupas habis kulit kepala dia. Baik. Firman Allah dalam surah Al-Ma'arij, kalla innaha ladza nazza'atan lasyawa tad'u man
adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Bergejolak ni macam ni yang besar naik. Yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang, yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta orang yang mengumpulkan harta lalu menyimpannya. Maksud dia, calon-calon dia ialah orang yang berpaling daripada agama Islam. Dia dah tahu dah Islam tu cara hidup Islam macam mana. Cara hidup Islam, solat fardu 5 waktu wajib. Orang Islam, cara hidup Islam tidak boleh minum arak. Tak. Dia rasa tak boleh lah, dia nak kena minum arak juga. Nak kena minum juga. Tak boleh tak minum. Dah terang dah, arak di dalam Islam itu haram hukumnya. Dan kerana arak juga boleh menyebabkan dia akan terjerumus di dalam lembah maksiat yang lain, dosa yang lain. Tapi dia nak juga orang macam ni, yang berpaling, yang tak mau mengikut Islam, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka lazza. Dan orang yang mengumpulkan harta dan meninggalkannya, maksudnya dia kumpul harta, dia simpan, dapat 5 juta, 10 juta disimpan dalam bank, tetapi dia tak keluarkan harta itu untuk zakat, dia tak keluarkan harta itu untuk bersedekah, dia tak keluarkan harta itu untuk bantu orang susah. Dia hanya menyangka itu duit dia je yang boleh guna dia dan keluarga dia saja. Dan bagi dia, orang lain kalau susah, lantak dia lah cari, biar dia usaha sendiri cari. Ni salah satu calon penghuni neraka lazza. Yang kelima, neraka hutamah, iaitu disediakan bagi orang yang mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang-orang miskin. Mereka berpaling daripada agama, tidak mahu bersedekah dan tidak mahu pula membayar zakat. Sama juga, hutamah dan lazza, calon yang sama. Suka kumpulkan harta, tetapi kedekut nak keluarkan harta yang dikumpulkan itu untuk jalan Islam, untuk jalan kebaikan. Susah. Baik. Hal ini berdasarkan surah di dalam surah Al-Humazah. Kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Iaitu api yang disediakan oleh Allah, yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Maksudnya api ni besar. Api besar. Api yang dinyalakan dengan cukup merebak. Siapa masuk memang hancur. Baik. Seterusnya, yang keenam, neraka sa'ir, iaitu neraka yang calon-calonnya ialah orang-orang yang mengingkari Allah dan orang yang memakan harta anak yatim. Orang yang tidak taat kepada Allah, tidak mahu melakukan perintah Allah, dan orang-orang yang memakan harta anak yatim,
orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dalam surah Al-Mulk, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka seksa neraka yang menyala-nyala. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut bintang-bintang ni dia kerjanya sebagai melempar syaitan. Dan bintang-bintang ini bagi umat Islam adalah penunjuk jalan, berdasarkan hadis Nabi SAW. Baik, yang ketujuh, neraka wa'il. Macam mana dia sebut? Ada orang sebut wil boleh, wa'il boleh. Baik. Jangan sebut wa'il. Wa'il ni salah seorang sahabat Nabi, periwayat hadis. Tak betul. Wa'il. Biasa kita baca surah wailul likul. Wa'il tu, wa'il. Wa'il ni ada dua maksud. Yang pertama, maksudnya celaka. Wa'il, celaka. Dan yang keduanya, nama neraka. Sebab dalam hadis Nabi sebut, dalam satu hadis yang panjang sampai yang akhir, Nabi sebut wa'il, celaka bagi orang-orang yang tidak membasuh kaki. Ni tumit kaki ni bila berwuduk dengan sempurna. Maksud dia macam mana? Maksudnya ambil wuduk tak sempurna. Kaki tu, Nabi ajar kaki tu, Nabi sunnah Nabi ni masuk jari ni, cuci semua sampai tumit, lebihkan air pada tumit. Tak, dia susah buka pilih air tu turun macam ni. Dia macam ni je, macam tu je. Dia tak tahu bahawa di tumitnya ni, di kawasan belakang tumit ni tidak kena air, tak sah wuduk. Macam mana solatnya tu? Baik. Siapa penghuni dia? Iaitu para pedagang yang culas. Culas ni malas lah. Yakni mengurangi timbangan barang-barang dagangan ini. Barang-barang dagangan mereka itu mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda, kerana timbangan itu, sukatan timbangan itu tidak betul. Maka dagangan mereka dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab atas dosa-dosa mereka. Baik, seorang saudagar, dia ni berniaga beras. Contohlah berniaga beras. Katalah timbangan beras itu satu cupak, katalah contohlah satu cupak ni 50 sen. Tak, harga yang dia jual 50 sen, tetapi timbangannya tak sampai satu cupak. Ni dia. Sebab dia nak lebih, dikurangkan barang yang ada di dalam timbangan itu, tetapi harga tetap sama. Ni dia tak boleh. Dan orang calon-calon yang lain masuk ke dalam neraka wail ini ialah orang-orang yang lalai di dalam solat. Orang yang melalaikan solat, meringan-ringankan solat, tidak berhati-hati di dalam solat.
ikut suka je. Firman Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum au zanuhum yukhsirun. Kecelakaan bersalah bagi orang-orang yang curang, iaitu orang-orang yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka mendapat sukatan dan menimbang dari orang lain, mereka mengurangi. Maksudnya, kalau untuk dia suruh sukatan itu dipenuhkan, tapi kalau orang lain punya sukatan, dia kurangkan. Contoh gelas, kita punya air, kita suruh orang isi penuh, tapi apabila kita pula yang jaga tempat isi air tu, orang lain nak minum, dia letaknya separuh je. Macam itulah contoh dia. Dia saja nak lebih. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Kenapa Allah Ta'ala sebut celaka bagi celaka bagi orang-orang yang solat, iaitu alladzina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang lalai di dalam melaksanakan perintah solat. Dalam solat pun boleh berfikir, boleh ke lain perginya, fikir yang bukan-bukan. Baik, yang terakhir adalah yang ke-8, neraka Jahannam, iaitu neraka yang seksaannya cukup dahsyat. Dalam banyak-banyak neraka Jahannam lah neraka yang cukup dahsyat. Dia punya seksaan. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yakni pengikut syaitan keseluruhannya. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Ni dalam neraka Jahannam ni ada 7 pintu. Orang yang musyrik, orang yang engkar, orang yang menentang Islam, tidak menjalankan syariat Islam, orang yang kufur, kafir, akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Orang yang sesat semua masukkan dalam neraka Jahannam, yang mana bahan bakar dia adalah daripada batu-batu berhala dan manusia. Na'udzubillah min zalik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cukup sekadar ini saja. Moga-moga sedikit ilmu yang kita kongsikan pada malam ini, yang kita dapat pada malam ini, memberikan satu manfaat yang besar buat diri kita. Moga-moga setiap amalan yang kita lakukan hanya kerana Allah semata-mata, dan segala apa yang kita lakukan, amal yang kita lakukan di atas dunia ini adalah semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Taala masukkan kita ke dalam syurga, dan Allah Taala jauhkan kita daripada cabang-cabang atau jalan-jalan yang menuju ke neraka. Na'udzubillah min zalik, insya-Allah. Moga-moga ianya bermanfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.